A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumaat yang penuh barakah lagi mulia, rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu pengumuman tergempar. Menara pencakar langit milik Tun Chocolate diserbu dan disita oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar dan SPRM di dalam Malaysia. Ya, cukup panas, cukup seram dan mengerikan. Menara pencakar langit di tengah-tengah Kuala Lumpur milik Tun Chocolate, iaitu proksi politik Tun M, akhirnya diserbu dan disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini. Bangunan menara pencakar langit milik Tun Chocolate di Kuala Lumpur, yang merupakan bekas Menteri Keuangan, perompak di dalam Malaysia, akhirnya terkejut badak dan hampir mati kojol. Bangunan pencakar langitnya disita dan dirampas oleh Kerajaan Malaysia, oleh SPRM di era pemerintahan Kerajaan PMX. Notis rampasan dan sitaan bangunan setinggi 60 tingkat itu, yang hampir sama tinggi dengan menara berkembar KLCC, bertarikh 18 Disember 2023 lalu, disiarkan hari ini melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandatangani oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM, Ahmad Akram Ghairib. Wow. Ini adalah rampasan dan sitaan bangunan pencakar langit yang buat kali pertama berlaku dalam sejarah Malaysia, yang mana bangunan pencakar langit milik Tun Chocolate, proksi dan loyalis politik Tun M itu, didakwa hasil daripada kerja keras Tun Chocolate merompak duit negara 2.3 bilion ringgit sekaligus dicuci secara haram untuk membina bangunan pencakar langit di Jalan Binjai, Kuala Lumpur hari ini. Pengumuman dan pemakluman rampasan dan sitaan bangunan pencakar langit milik Tun Chocolate, orang kuat Tun M itu, setinggi 60 tingkat, telah ditujukan kepada pendaftar hak milik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Tun Chocolate yang terpalit dengan skandal siasatan SPRM beberapa bulan lalu berkaitan transaksi keuangan haram bernilai 2.3 bilion ringgit. Dana dirompak pada November 1997 yang lalu, membabitkan syarikat Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan dokumen sulit dan bukti transaksi keuangan haram milik Tun Chocolate oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ, berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat keuangan luar pesisir. Oleh hal demikian, SPRM pada Jun lalu, di era pemerintahan Kerajaan Datuk Seri Anwar, telah membekukan
akaun bank milik Tun Chocolate dan keluarganya, khususnya isteri dan anak-anaknya, berjumlah lebih 39 juta ringgit yang dikaitkan milik bekas Menteri Kewangan, bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga Tun Chocolate. Pembekuan itu membabitkan 192 akaun bank merangkumi 35 akaun bank syarikat dan 157 akaun milik individu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, siasatan itu tertumpu pada Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Berhubung kesalahan jenayah salah guna kuasa untuk mendapat suapan dan kesalahan jenayah pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4-1 AMLA 2001. Bangunan milik keluarga Tun Chocolate, iaitu Menara Pencakar Langit di tengah-tengah Kuala Lumpur, disita oleh SPRM mengikut Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009. Susulan notis rampasan dan sitaan bangunan pencakar langit tersebut. Semua urusan dan operasi perniagaan di dalam menara itu adalah dilarang di sisi undang-undang dan perlembagaan negara. Kata SPRM bahawa terdapat harta ta'alih seperti dalam jadual adalah hal perkara suatu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Dengan ini mengeluarkan notis kepada kamu supaya menyita harta ta'alih seperti dalam jadual tersebut dan melarang segala urusan tentang harta ta'alih itu. Kamu hendaklah serta-merta mencatatkan terma notis ini pada dokumen hak milik yang berkenaan dengan harta ta'alih itu dalam daftar di pejabat kamu. Menara milik bangunan Tun Chocolate ini, saya pernah dijemput masuk untuk menghadiri satu dialog dan perbahasan deklarasi rakyat pada tahun 2016 lalu di Kuala Lumpur. Ya, ramai orang tidak tahu. Saya telah menjalankan operasi khas di dalam bangunan Menara Pencakar Langit milik Tun Chocolate ini. Ketinggian 274 meter, merangkumi hotel 4 bintang, pejabat rasmi, galeri, medan selera serta kedai cenderamata. Manakala sebanyak 33 tingkat aras untuk kegunaan pejabat dan selebihnya adalah apartmen. Memang sangat mewah dan sangat cantik Menara Pencakar Langit milik Tun Chocolate, loyalis dan proksi politik Tun M ini. Semasa saya dijemput dalam satu majlis rasmi bersama Tun Chocolate, saya sempat berdebat dan berbahas bersama Tun Chocolate, iaitu orang kuat Tun. Disaksikan oleh Sheikh Sadiq, ahli Parlimen Muar Johor, yang kini sudah hilang, masuk ke dalam gua atau entah ke mana, sudah masuk penjara kah, pencuri penyamun baru itu, selepas kenyang merompak duit parti Tun dan duit parti Muhyiddin. Turut disaksikan oleh penasihat-penasihat dan think tank Tun Chocolate ketika saya menghadiri perbahasan dan dialog Deklarasi Rakyat 2016 ketika meletupnya skandal 1MDB. Kini, saya sangat-sangat terkejut. Menara Pencakar Langit yang pernah saya pijak, yang pernah saya lawat atas jemputan Tun Chocolate dan orang-orangnya itu akhirnya dirampas dan disita oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, oleh SPRM hari ini secara rasmi. Tun Chocolate, apa sudah jadi? Macam mana orang kaya yang gila merompak dalam Malaysia boleh hancur? Boleh bankrupt, boleh jatuh miskin? Kena rampas semua harta-harta haram, khususnya Menara Pencakar Langit di tengah-tengah Kuala Lumpur oleh SPRM hari ini. Dulu saya jumpa Tun Chocolate ini
Dia tidak dapat menjawab soalan-soalan dan pertikaian politik saya berkaitan isu deklarasi rakyat tahun 2016 lalu. Dan cukup sombong, cukup angkuh ya Tun Coklat ni. Sebab bila orang muda nak tanya soalan, kita nak cari jawapan, bukan nak merendahkan Tun Coklat, orang kaya trilion perompak paling kebal selama ini. Tapi tiba-tiba dah hilang kebal kerana masuk perangkap sendiri. Terlampau sombong, terlampau temberang, berlagak jadi Tuhan depan Allah. Dia buat duit rakyat, duit negara ni macam harta miliknya dan mak bapa datuk nenek moyangnya. Padan muka, rasakan. Bangunan menara pencakar langit milik Tun Coklat, orang kuat Tun M ini, akhirnya dirampas oleh kerajaan rakyat di Putrajaya kerana ada unsur-unsur cuci duit haram untuk buat bangunan pencakar langit atas skandal merompak 2.3 bilion ringgit dalam Malaysia. Menara pencakar langit ini siap dibina pada tahun 2015 lalu. Hasil duit rompakan 2.3 bilion ringgit. Betul kan Tun Coklat? Dulu, wah semua hiruk pikuk. Bosku merompak 2.6 bilion ringgit. Bila giliran Tun Coklat, orang kuat Tun ni, semua senyap. Katanya, kami rompak sikit saja Ju Fazli. Apa cerita Tun M? Tun Coklat. Ini skandal 2.3 bilion ringgit. Duit negara dalam Kementerian Keuangan dirompak secara haram dalam krisis keuangan 1997. Patutlah negara ni banyak hutang. Rupa-rupanya politikus-politikus dalam Malaysia ni, geng-geng atok, anak-anak murid atok, Tun Coklat, berlumba-lumba merompak harta rakyat, harta negara. Bertaubatlah Tun Coklat, Tun M. Ini memang tanda-tanda kiamat besar, bala yang diturunkan dari atas langit Allah di hari Jumaat. Malu. Sombong dan berlagak jadi Tuhan, jadi kaya raya dalam Malaysia, hasil daripada kerja-kerja merompak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasihlah ya Tun Coklat, orang-orang Tun M yang jemput saya menghadiri dialog dan perbahasan deklarasi rakyat di salah satu menara pencakar langit milik Tun Coklat di tengah-tengah Kuala Lumpur pada tahun 2016 lalu. Yang nampak saya di situ tu, faham-fahamlah. Begitulah kerja kita membuat perisikan dalam percaturan kuasa. So, Tun Coklat sudah tahu saya siapa dalam percaturan kuasa ini. Syabas dan tahniah kepada Kerajaan Agung, kepada Kerajaan PMX dan Ketua Pesuruhjaya SPR Tan Sri Azam Baki yang sangat berani menyentuh perompak paling kebal di dunia, paling kebal dalam Malaysia selama ini. Berpuluh-puluh tahun dilindungi oleh Tun M. Tun Coklat ini merompak bilion-bilion ringgit. Malah perisikan maklumat yang saya terima, Tun Coklat ini sebenarnya didakwa sudah nyanyuk. Tetapi kalau pasal merompak duit negara Malaysia, dia tak nyanyuk. Intelligent information yang saya terima dalam percaturan kuasa Malaysia, Tun Coklat ini antara elit politik, oligarki politik dan pencatur kuasa dalam Malaysia yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat kaya. Cuma sial, cukup sial, selepas Tun Coklat dan Tun M gagal menghalang Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri ke-10 di Istana dan Putrajaya hari ini, masalah sangat besar menimpa kepala Tun Coklat. Belum selesai tutup satu lubang lagi terbuka. Belum selesai siasatan
skandal dana rompakan 2.3 bilion ringgit. Kini, bangunan menara pencakar langit di tengah-tengah Kuala Lumpur milik Tun Chocolate dirampas dan disita menjadi milik kerajaan dan rakyat. Teka-teki, teka-tekuk. Siapa cerdik dan bijaksana, tolonglah komen dan jawab. Bangunan apakah menara pencakar langit di tengah-tengah Kuala Lumpur milik Tun Chocolate, geng Ato ini, yang dirampas dan disita oleh SPRM secara rasmi hari ini? Ini adalah kali pertama Tun Chocolate wanted sebagai penjenayah perompak oleh SPRM, oleh kerajaan Malaysia. Tun Chocolate fikir kalau dia merompak bersama Tun M, dia boleh selamat sampai kiamat. Malang tak berbau. Kun fayakun, atas izin kuasa Allah yang Maha Kuasa. Perompak, penyamun, penyangak, pencuri, pengkhianat, petualang kepada rakyat dan negara ini akhirnya checkmate and game over. Sangat-sangat tergempar, sangat-sangat heboh dan viral. Skandal bangunan menara pencakar langit di tengah-tengah Kuala Lumpur milik keluarga Tun Chocolate akhirnya diserbu, dirampas dan disita oleh SPRM. Kerana ada unsur-unsur jenayah pengubahan wang haram 2.3 bilion ringgit. Selama ini, tangan-tangan gaib politik Malaysia membiarkan Tun Chocolate dan Tun M merompak bersama keluarga dan anak-anak mereka. Saya ingin terus terang. Dari tahun 1980-an sehingga tahun 2020-an ini, tangan-tangan gaib politik Malaysia sengaja membiarkan Tun Chocolate dan Tun M bermaharaja lela bersama anak-anak mereka merompak di Putrajaya maupun di Kuala Lumpur. Akhirnya, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh ke tanah juah. Pakcik makcik Oto Arong, inilah tanda-tanda kebesaran kuasa Allah. Dupangnya Tun M dan Tun Chocolate mencatur kuasa dalam Malaysia. Mereka ingat mereka kebal bersama anak-anak dan isteri mereka untuk memperkayakan diri hasil kerja merompak dan makan duit haram di bumi Allah ini. Ini adalah ibrah dan pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi amaran keras kepada kita semua. Jangan sesekali mengumpul harta kekayaan di dunia tipu-tipu ini. Hasil kerja-kerja merompak duit rakyat dan harta negara kita sendiri. Dosa yang paling terkutuk, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa merompak harta rakyat dan harta watannya, pakcik makcik Oto Arong. Ini adalah perbuatan terkutuk, perbuatan paling jijik, paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar. Merompak harta rakyat, harta negara untuk memperkayakan diri sendiri, anak beranak dan keluarga sendiri. Tun Chocolate, Tun M, siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Amat penting dalam percaturan kuasa dunia ini untuk ada seorang manusia menegur pemimpin, penguasa yang berlumba-lumba merompak harta rakyat dan harta negaranya bagi memperkayakan keturunan mereka. Jika kita tidak tegur, kita semua akan hancur oleh Allah di atas bumi ini bersama pemimpin dan penguasa perompak di dunia akhir zaman. Ruang vacuum percaturan kuasa cukup besar lompongnya. Kalau anda semua perasan, tidak ada satu orang pun rakyat yang berani mengetuk dan menegur kepala pemimpin penguasa yang merompak harta rakyat, harta negara untuk memperkayakan 7 keturunan mereka. Kini, di era tahun 2023, tak lama lagi kita sambut tahun baru 2024. Pakcik makcik Oto Arong, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya
telah menghancurkan Tun Coklat, Tun M dan 7 keturunan mereka kerana terlalu tamak merompak. Berdasarkan maklumat sulit yang cukup panas, saya sememangnya telah dimaklumkan Tun Coklat dan Tun M ini adalah dua spesies pemimpin paling tua, pencatur kuasa yang very powerful dalam Malaysia. Tak tahu malu merompak sampai umur mereka mencecah 80 tahun, 90 tahun dan 100 tahun. Betapa sadisnya, betapa hina dan betapa teruknya Tun Coklat dan Tun M ini. Sampai kantoi merompak bersama 7 keturunan mereka hanya untuk memperkayakan diri. Dalam kepala otak mereka, bukan untuk memajukan negara Malaysia. Kepala otak mereka tu telah diprogramkan merompak. Kaya, hasil duit haram, makan duit haram bersama 7 keturunan, merompak. Perbuatan ini adalah perbuatan tidak bertamadun, tidak beretika, tidak bermoral, pakcik, makcik, otok ari. Tetapi ia tetap dilakukan oleh Tun Coklat dan Tun M bersama loyalis politik mereka, proksi politik mereka, anak-anak mereka, cucu cicit mereka dan isteri-isteri mereka. Kerana bagi mereka, mereka adalah Tuhan dalam Malaysia. Betapa teruknya budaya rompak-merompak di zaman dan generasi Tun ini, yang perlu menjadi rujukan dan pengajaran kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia dan pemimpin generasi baru. Kenapa Syed Saddiq Sigaraga tu merompak duit parti Tun M, merompak duit parti Muhyiddin? Dia belajar daripada Tun Coklat, daripada Muhyiddin juga. Baru sekarang Tun M, Muhyiddin menyesal. Baru sekarang Tun Coklat menyesal. Korang dah tahu Syed Saddiq tu bukan orang anda. Terperangkap kan? Dan saya tidak hairanlah kenapa semua harta-harta rompakan ini disita dan dirampas oleh SPRM. Sebab memang Tun Coklat, Tun M 2 kali 5 lah dengan Syed Saddiq. Kerjanya merompak saja. Tak kira muda atau tua. Tak ingat neraka jahanam, tak ingat dosa dan pahala. Tidak ada maruah dan tidak ada rasa malu depan Allah merompak di dunia ini. So, takziah kepada Tun Coklat dan keluarganya yang mendapat berita mengejutkan daripada SPRM, daripada Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar. Menara pencakar langit milik Tun Coklat, orang kuat Tun M ini akhirnya dirampas dan disita menjadi milik rakyat, menjadi milik kerajaan di negara ini. Ada lagi yang mau berani merompak? Kata Tun M hari ini, jangan kita fikir kalau kita buat rasuah, kalau kita merompak tak ada yang nampak. Tun, betul Tun, baru sekarang Tun sedar Allah itu maha melihat. Di kanan, kiri, di depan, belakang Tun, malaikat melihat Tun merompak bersama konco-konco Tun Coklat ni. Baru sekarang Tun sedar. Tun, pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan seluruh dunia melihat Tun M dan Tun Coklat ni best friend sampai kiamat merompak Malaysia. Sebab tu Malaysia tak pandai maju. Sebab tu wawasan 2020 Tun M dan Tun Coklat ni gagal. Yang maju keluarga mereka. Negara tak maju, rakyat tak maju. Di dalam sebuah negara Islam, negara Malaysia, apabila ramai rakyat miskin, apabila ramai orang Melayu yang miskin, ramai orang Cina yang miskin, ramai orang India yang miskin, ramai orang Sabah dan orang Sarawak yang miskin, ketahuilah, ada pemimpin dan penguasa yang merompak selama ini, berlagak kebal, berlagak jadi Tuhan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang itu adalah Tun Coklat dan Tun M bersama konco-konco mereka. Saya bagi peringatan mesra. Orang-orang saya, semut-semut hitam saya memerhati anda semua merompak berpuluh-puluh tahun di negara ini. Dan kami tidak akan duduk diam dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia. Siapa-siapa yang berlagak jadi Tuhan
seperti Tun M, Tun Coklat ini bangga merompak negara dan rakyat mereka. Maka inilah hasilnya. Sebelah kaki Tun Coklat dan Tun M sudah berada dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Secara prospek tahun 2024, Tun Coklat dan Tun M akan didakwa dalam mahkamah kerana skandal-skandal rompakan mereka cukup banyak di negara ini sejak mereka menjadi Perdana Menteri, sejak mereka menjadi Menteri Kewangan. Jadi saya nasihatkan, selamatkan harta-harta haram anda dalam Malaysia. Hasil kerja keras anda merompak. Tun Coklat, Tun M, 7 keturunan. Anak beranak Tun yang menengok video bahaya ini. Masin ni mulut saya di hari Jumaat. Masin. Itulah. Bila saya tegur, bila saya bagi nasihat, hang cakap saya jahat. Sebelum kedua-dua Tun ini disumbat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam Allah, jangan lupa datang minta maaf dengan saya dan rakyat Malaysia, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabik Spring, Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dan SPRM yang akhirnya mengkantoikan keluarga Tun Coklat, orang kuat Tun M ini, merompak duit rakyat sebanyak 2.3 bilion ringgit untuk buat menara bangunan pencakar langit di tengah-tengah Kuala Lumpur sehingga dirampas dan disita menjadi milik rakyat Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakcik-makcik Otok Arum, sama-sama kita ingat hidup di dunia ni sementara. Dunia ini penuh dengan tipu daya, wang, harta, pangkat dan kuasa tipu-tipu. Jangan kita tertipu dengan mainan dunia. Jangan kerana kita nak berlumba-lumba jadi kaya, kita berlumba-lumba merompak harta rakyat, harta negara. Jangan. Kerana janji Allah itu benar dan maha benar. Sehebat mana anda merompak, sekaya mana anda berjaya mengumpul hasil mencuri harta rakyat dan negara, kita pasti hancur sehancur-hancurnya oleh Allah, seperti mana Tun M, Tun Coklat hancur oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Allah dalam Malaysia. Allah Maha Kuasa. Duit haram hasil merompak. Tidak ada kuasa di atas bumi Allah ini, pakcik-makcik Otok Arum. Game is over, Tun M, Tun Coklat. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam Allah sudah siap untuk kamu dan pengikut-pengikut kamu. Sila bayar balik semua apa yang kamu rompak. Trilion ringgit. Hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit. Hasil kerja keras Tun M dan Tun Coklat bersama 7 keturunan mereka. Merompak rakyat, merompak negara ini sampai mundur dan miskin. Gagal dimajukan. Pakcik-makcik Otok Arum. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan kebenaran ini akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Tun M, Tun Coklat, belum terlambat untuk bertaubat. Kalau takut masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh tahun 2024, kalau takut nak jumpa bosku dalam penjara Kajang, sila bayar balik semua wang-wang rakyat yang kamu rompak selama kamu jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan perompak di Putrajaya. Kepada tangan-tangan rakyat politik dalam Malaysia, jutaan terima kasih kerana ikut percaturan kuasa Fazli Syed Ahmad. Rule of law is rule of law. Dan mulut saya masin. Rule of law sentiasa menang dalam percaturan kuasa ini. Sekalipun anda ramai-ramai secara berjemaah merompak negara kami. Ingat,
Tidak ada satu orang pun pemimpin dan perompak serta penguasa yang sombong, riak, takabur dan angkuh, mengumpul harta, kekayaan dan wang haram untuk kekayaan 7 keturunannya, boleh selamat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kami rakyat akan terus berani bersuara dalam percaturan kuasa dunia ini untuk menegakkan hukum Allah, bahawa pemimpin perompak yang mewarisi legasi Firaun yang disambung oleh Tun Coklat dan Tun M ini akhirnya hancur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Malaysia. Iblis, syaitan dan Dajjal yang tengok video bahaya ini dah tak boleh tolong Tun Coklat dan Tun M. Anda masuk perangkap percaturan kuasa Allah. Siapa makan cili? Dialah terasa pedasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruskan merompak Tun Coklat, Tun M. Saya tak larang. Tetapi ini hasilnya. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahanam Allah terbuka luas untuk pemimpin zalim, pemimpin diktator, pemimpin lagak, gatas dan dupang merompak di atas bumi Allah. Game is over, Tun Coklat, Tun M. Sekian, terima kasih.